الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين منك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. صدق الله العظيم. Surah Sabah ayat 16 hingga 18. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Mujahidin, tok-tok guru, para alim ulama yang disegani lagi dimuliakan, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi ini dengan limpahan kurniaan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dapat dihimpunkan di dalam sebuah majlis yang sebegini indah, dalam sebuah tempat yang sebegini mulia. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah mudah-mudahan ianya adalah suatu amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang lebih penting lagi, ianya akan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keridhaannya kepada kita semua berkat kita sama-sama berusaha mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian,
bersyukur kita tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu wa taala juga, kerana ada dua yang saya kira ianya yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada hari ini. Yang pertamanya, kita sama-sama dapat menikmati Syawal ini tuan-tuan, Aidil Fitri, dalam keadaan kita sama-sama telah mengecapi nikmat berpuasa pada bulan Ramadan yang lalu. Dapat nikmat Aidil Fitri sebenarnya satu nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, pada malam ini juga, malam tadi merupakan malam hari kemerdekaan untuk negara kita, ulang tahun kemerdekaan. Jadi selayaknya lah untuk kita sama-sama meninggikan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk kita terus mengecapi. Muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang disebutkan erti syukur yang sebenarnya, dikatakan bahawasanya syukur itu selain daripada seseorang itu dia mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala lalu dia mengucapkan alhamdulillah, itu juga adalah makna syukur. Akan tetapi dikatakan bahawasanya nikmat kemuncak kepada syukur itu ialah bila mana seseorang itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya berbagai-bagai nikmat, terutamanya nikmat panca indera yang hebat ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Ia melakukan, ia menggunakan dengan segala nikmat-nikmat tersebut pada jalan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan syukur yang sebenar-benarnya ataupun syukur yang ada pada kemuncaknya. Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jika sekiranya kamu kufur dengan nikmatku, nescaya sesungguhnya azabku amat pedih. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur juga adalah bila mana kita menampakkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita tuan-tuan baru sahaja lebih kurang beberapa minggu yang lalu telah selesai menikmati suatu bulan yang disebutkan sebagai bulan taqwa, bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berpuasa sebulan penuh padanya bulan tersebut, andai kata ianya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan padanya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah dalam jiwa kita ini Allah Subhanahu wa taala hadiahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bila mana menyebutkan tentang takwa itu, dia katakan apa? Dia kata yang pertamanya tuan-tuan, takwa itu ialah melakukan taat selepas daripada bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, subhanallah, oleh kerana berkat bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita sana perhebatkan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bulan Ramadan hebat ibadah, begitu juga selepas daripada bulan Ramadan. Kalaulah bulan Ramadan kita berpuasa sebulan penuh, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada bulan Syawal ini selepas daripada Ramadan, ada disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai puasa 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr
atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ianya berpuasa selama sebulan penuh dalam bulan Ramadan, kemudian diikuti pada bulan Syawal 6 hari daripadanya berpuasa, kana kasiyamid dahri, adalah puasanya itu Allah Subhanahu wa taala ganjarkan pahala yang ianya selama setahun, tuan-tuan. Yang ini muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dikatakan sebagai taat selepas daripada bulan Ramadan. Walaupun tuan-tuan puasa 6 ni, kalau daripada tanggapan ustaz-ustaz ni tuan-tuan, memang sesuatu yang sangat dikatakan sebagai ujian yang besar, bukan mudah lah. Bila mana sebut puasa 6 ni tuan-tuan, kalau sahabat-sahabat geng-geng saya bila ditanya tuan-tuan, tinggal berapa hari lagi puasa 6, mereka kebanyakannya jawab tuan-tuan, ada tinggal lebih kurang 6 hari lagi. Sebab apa? Sebab kita dekat Malaysia ni, khususnya dekat Kuala Lumpur ni tuan-tuan, Hari Raya Aidil Fitri ni 1 hari je. Tapi kita dekat Kuala Lumpur ni tuan-tuan, subhanallah, masing-masing menikmati dengan seraya-raya. Raya sakat, raya sampai pengsan, masing-masing nak buat jamuan Aidil Fitri, masing-masing nak mengadakan sambutan Hari Raya Aidil Fitri. Tuan-tuan, jamuan bukan main-main. Dekat sana ada sate, dekat sana tu juga ada mi goreng, ada mi rebus, ada mi kari, dan yang paling tak tahan sekali tuan-tuan, iaitulah kambing golek. Yang ni mana-mana ustaz pun kalau nampak kambing golek, yang ni tak boleh tahan. Bila tengok je kambing golek, kadang-kadang orang yang tak dijemput pun boleh pergi juga ke majlis tersebut. Bila nampak je kambing golek tengah-tengah puasa tuan-tuan, boleh batal puasa, tak jadi nak puasa. Sebab apa? Sebab nampak kambing golek. Maklumlah masyarakat kita di Malaysia ni tuan-tuan memang hebat pasal makan. Sampai dikatakan bahawasanya orang mati itu kadang-kadang sebab tak dapat makan. Orang luar negara sana, dia mati sebab tak dapat makan. Tapi kita di Malaysia ni, mati itu sebab makan. Mana tidak tuan-tuan? Makan sampai tahap cari yang mana sedap. Macam tu sekali. Bukan makan tu untuk sekadar memenuhi kita, maksudnya untuk bagi kenyang, bagi sihat tubuh badan dan sebagainya. Tak. Makan cari sampai tahap mana yang paling sedap. Kalau roti canai itu, mana tempat roti canai yang ada jual roti canai paling sedap? Tuan-tuan, ada dekat Kuala Lumpur, dekat KL sana, tepi sungai. Itu memang top roti canai dia. Ramai orang tahu tuan-tuan, roti canai special. Yang ini sampai tengah malam pun ramai. Dah pecah rahsia. Kalau orang nak cari mi Bandung, kadang-kadang sampai ke Muar sana pergi makan mi Bandung, sebab mi Bandung kat Muar tu paling sedap. Allahu Akbar. Kalau nak makan nasi biryani, pergi sampai ke Johor sana, biryani gam, subhanallah, dikatakan yang sana paling sedap. Kalau nak cari asam pedas tuan-tuan, pergi kat negeri Melaka. Negeri Melaka memang sedap asam pedas dia. Nak cari pula masak lemak tuan-tuan, pergi sampai negeri Sembilan. Allahu Akbar. Masak lemaknya, cili apinya memang yang paling sedap dekat negeri Sembilan. Tapi kalau nak cari nasi kandak, dia tak pergi negeri Sembilan dah, dia pergi dekat Penang pula tuan-tuan. Sebab nasi kandak yang paling sedap dekat Malaysia ni dekat Penang. Nak cari pula laksa tuan-tuan, pergi dekat negeri utara sana. Sebab laksa daripada utara ni laksa yang paling sedap. Sampai kalau mana-mana kita tengok orang nak jual laksa dekat pasar-pasar ni, dia tulis laksa utara, laksa Penang. Maknanya nak tunjukkan sedapnya tu. Tapi kadang-kadang kalau beli, rasa tak macam laksa utara pun. Rasanya macam laksa Kuala Lumpur je tuan-tuan. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau nak cari cendol tu sampai Seremban sana, ada satu cendol yang dikatakan cendol istimewa, beli satu tambah free. Itu ramai katanya, berderet-deret orang, beratur untuk makan cendol tuan-tuan. Punya hebat,
pada masakan. Saya punya pengalaman tuan-tuan, dekat sebuah hotel, dikatakan ada orang daripada Seremban, seorang datuk, dia pergi ke hotel. Hotel tu dekat di Palmain, dekat Ampang sana. Subhanallah. Sebut nama juga. Datang daripada Seremban, pergi ke hotel tu semata-mata nak makan apa yang ada dekat hotel tu, satu benda tuan-tuan. Cuba tuan-tuan teka dia nak makan apa. Daripada Seremban datang semata-mata nak makan satu benda tu yang ada dekat hotel. Tempat lain tak sama macam apa yang ada dekat hotel. Dia nak makan apa tuan-tuan? Nak makan cekodok. Cekodok punya pasal daripada Seremban sampai dekat Ampang, punya jauh muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maknanya betapa hebatnya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada masyarakat Islam kita di Malaysia ni, khususnya kita tuan-tuan, hari raya sampai sebulan. Kadang-kadang ada negeri tu dia katakan bahawasanya Syawal ni rasanya tak cukup sebulan. Jadi dia tambahkan sambutan hari raya Aidul Fitri tu sampai raya haji sana. Allahu Akbar. Maknanya apa? Maknanya nak buat juga majlis sambutan hari raya tu, nak diraihkan juga hari raya tersebut. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, iaitulah melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Ramadan, iaitu kita mengekalkan konsisten semasa dalam bulan Ramadan. Kita hebat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selepas daripada bulan Ramadan, kita teruskan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan sebagai tanda takwa itu menyinggah ke dalam jiwa kita. Berkat puasa sebulan dalam bulan Ramadan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, hadiahkan rasa takwa kepada jiwa-jiwa orang yang puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tuan-tuan, kita malam tadi mengecapi satu nikmat yang kita kira bahawasanya ianya nikmat yang hebat juga, iaitulah nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Lebih daripada 50 tahun tuan-tuan kita sudah merdeka. Tapi muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi dan seperti mana ayat yang saya bacakan tadi pada surah Sabah, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini tuan-tuan, apa yang lebih penting kepada kita mensyukurinya, iaitulah dengan kita melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dianugerahkan nikmat tersebut. Jangan sekali-kali kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dah anugerahkan nikmat, jangan dicemari nikmat tersebut dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bagi kaki, tapi dengan kaki ni dia gunakan untuk mencederakan orang. Ini kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mulut, dia gunakan mulut dia untuk mengumpat orang. Ini kufur nikmat. Allah SWT anugerahkan mata tuan-tuan, sehebat-hebat nikmat, dia gunakan mata dia untuk melihat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur nikmat nama. Allah SWT anugerahkan wang ringgit yang banyak tuan-tuan, dia main judi contoh. Ini namanya kufur nikmat tuan-tuan. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan apa yang saya nak sebutkan tadi, syukur kepada segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan kita sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda mereka yang benar-benar meletakkan rasa syukur yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan di dalam Al-Quranul Karim tentang satu negeri,
satu kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kurniaan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang hebat, tanah yang subur, negara yang aman, tetapi tuan-tuan, mereka ni akhirnya kufur dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan bala bencana kepada mereka. Inilah kerajaan Sabak, tuan-tuan. Kerajaan Sabak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada satu surah khusus namanya surah Sabak. Hebatnya kerajaan Sabak ni sehingga Allah Subhanahu wa taala letakkan surah khusus namanya surah Sabak. Pada ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang ke-15, 16 dan juga ayat yang ke-17, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'alim wa baddalnahum bi jannatayhim جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak itu satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani 'an yaminin wa shimal, yang mana terdapat di tempat tinggal mereka iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kampung mereka lalu dikatakan kepada mereka, makanlah daripada rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah satu negeri yang baik, aman, makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, makmur, Tuhan anugerahkan kepada negeri Sabak, tuan-tuan. Kerajaan Sabak sana. Sabak ni, tuan-tuan, kerajaan disebutkan sekarang ni Yaman, di negara Yaman sana. Satu kerajaan Arab, iaitulah yang disebut sebagai kerajaan Sabak. Ada dekat sana, tuan-tuan, Yaman sana. Kerajaan pun dah tak ada dah. Tapi kesan-kesan peninggalan tu masih ada lagi. Apa yang nak disebutkan sini, nikmat Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka. Tanah-tanah yang subur, negara yang aman, baldatun thayyibatun, negeri yang aman makmur, negeri yang baik, aman dan juga makmur, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbun ghafur, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kerajaan Sabak. Akan tetapi, tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka ni, nikmat yang sebanyak-banyaknya ni, akan tetapi mereka, tuan-tuan, Quran sebut mereka telah kufur dengan nikmat Allah. Mereka telah tidak mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT sebut fa'aradu, lalu mereka berpaling ingkar, kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dah banyak bagi dah nikmat keamanan Tuhan bagi, nikmat tanah subur Tuhan bagi, rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan segala nikmat yang Allah SWT anugerahkan itu, mereka telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Tuhan bagi, mereka tidak melakukan dengan sebaik-baiknya, tuan-tuan. Tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Keamanan tidak dilakukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
fa'aradu, mereka ingkar, lalu mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang dianugerahkan itu. Fa'arsalna alaihim sailal arim, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil, dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara. Dzalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan sebenarnya kami tidak menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang-orang yang amat kufur. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kerajaan pada suatu masa dahulu, lebih kurang 450 Masihi, tuan-tuan. Ianya berlaku Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir besar kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada mereka, tetapi mereka telah kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan bala kepada mereka, iaitulah banjir besar melanda kerajaan Sabah pada tahun 450 Masihi ataupun 451 Masihi. Lebih kurang macam tu, tuan-tuan, yang disebutkan dalam kitab sirah, apa yang disebutkan tentang kerajaan Sabah sana. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang nak disebutkan, apa yang nak digambarkan kepada kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan di dalam Al-Quran ini sebagai suatu pengajaran kepada kita semua, iaitulah dengan kita sama-sama, tuan-tuan, menikmati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada hari ini, nikmat kemerdekaan yang lebih 50 tahun Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini, dengan kita kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita ini dengan kita melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bila mana sambutan hari kemerdekaan itu dicemari dengan majlis-majlis yang boleh mendatangkan kemurkaan kepada Allah. Ini tanda-tanda mereka yang melakukan kekufuran. Bila hari kemerdekaan dia, tuan-tuan, di sana ramai orang Islam yang minum arak. Ini kufur, tuan-tuan, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hari kemerdekaan, bila mana hari yang disebutkan juga sambutan tahun baru, ramainya anak-anak muda ini melakukan gejala yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bukan sekadar melakukannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang bila mana seseorang itu menghampirinya, iaitulah jenayah zina, tuan-tuan. Jenayah zina yang saya kira muslimin dan juga muslimat, ianya telah dilakukan secara terlalu banyak dalam masyarakat Islam kita di Malaysia. Banyak, tuan-tuan, jenayah zina, sehingga kan hasil kajian, tuan-tuan, melihat bahawasanya ramai di kalangan orang-orang Islam kita, mereka telah melahirkan anak-anak luar nikah, anak-anak zina. Ini tanda mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Tuhan bagi itu, tuan-tuan, dia lakukan, dikatakan sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang sangat membimbangkan kepada kita muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seolah-olah tidak ada erti kemerdekaan bila mana seseorang itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya menampakkan bahawasanya jiwa dia masih tidak merdeka, tuan-tuan. Muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Bahkan disebutkan juga suatu ketika dahulu mereka-mereka yang pada kerajaan Sabah ni juga, selepas daripada kisah Sail al-Arim, banjir besar yang berlaku kepada mereka ini, ada sekumpulan yang hebat muslimin dan juga muslimat, sekumpulan yang mereka ini dibunuh beramai-ramai, yang digelar sebagai Ashabul Ukhdud, yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah Buruj. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka ni tuan-tuan, yang mereka ini dibunuh secara beramai-ramai kerana mempertahankan iman mereka, kerana nak menjaga akidah mereka, sampailah mengorbankan jiwa dan raga mereka. Terkorban nyawa tuan-tuan sebab nak mempertahankan iman. Yang ini tuan-tuan, dia nak jaga iman sampai terkorban jiwa dan raga, tapi ada dapat redha di sisi Allah. Yang kita ni nikmat, aman, tenteram, jiwa raga senang, akan tetapi dalam masa yang sama iman, la haula wala quwata illa billah, iman ada masalah. Iman seolah-olah tidak terjaga, iman seolah-olah tidak terpelihara, kerana banyaknya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT sebut qutila ashabul ukhdud, celakalah, binasalah bagi mereka-mereka, yakni pembesar-pembesar Najran yang telah menggali parit. Allah SWT sebutkan peristiwa ni tuan-tuan, yang mana suatu ketika, saya ringkaskan kisah ni tuan-tuan, daripada seorang budak yang mana dilihat oleh seorang raja yang sukar untuk dibunuhnya budak ni. Dia nak bunuh tu sebab budak ni dia bawakan agama baru tuan-tuan. Tok guru kepada budak ni, dia telah dibelah kedua tubuh badannya kerana enggan keluar daripada agamanya. Bila mana ditawarkan untuk keluarkan daripada agamanya, si tok guru pendeta kepada anaknya, dia enggan untuk keluar daripada agamanya, lalu diletakkan gergaji di tempat sigaran rambut anak ni. Di tempat rambut sigaran rahib ni tuan-tuan, pendeta ni, tok guru kepada anak ni, lalu terbelah dua tubuh badan. Kerana apa? Kerana nak mempertahankan iman. Allah Subhanahu wa taala anugerah. Ini mahal ni iman ni, benda yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penasihat si raja. Penasihat si raja yang asalnya buta telah dikurniakan kesembuhan di sisi Allah berkat doa anak yang hebat. Anak tadi, budak ni berdoa kepada Allah supaya disembuhkan penyakit si buta ni. Akhirnya si buta ni pun beriman kepada Allah. Dengan si buta ni pun diberikan tawaran untuk keluar daripada agama. Tapi nikmat iman ni tuan-tuan, nikmat yang mahal, anugerah yang mahal yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Sanggup dikorbankan jiwa dan raganya. Dia juga tuan-tuan diletakkan gergaji di tempat sigaran rambutnya, dan akhirnya terbelah dua tubuh badannya. Sampai kepada budak yang hebat ni tuan-tuan, si raja ni, dia nak bunuh budak ni. Dia tawarkan kepada anak yang hebat ini untuk dia keluar daripada agamanya. Lalu budak ni pun sama hebat, dia enggan keluar daripada agama. Lalu anak yang hebat ini dibawa oleh para jurid si raja ni, pengawal si raja ni, untuk dibawakan pergi ke Gunung Ganang, begini begitu dan sebagainya. Pergi ke gunung, si raja ni kata, pesan kepada pengawalnya, andai sekiranya kamu sampai ke puncak gunung, tanyakan sekali lagi kepada anak ni, adakah dia mahu keluar daripada agamanya ataupun tidak. Jika dia mahu keluar daripada agamanya, maka lepaskan dia, selamatkan dia. Andai kata dia tidak mahu keluar daripada agamanya, dia enggan, lalu campakkanlah dia tuan-tuan, bunuh dia tuan-tuan. Lalu si pengawal raja ni pun membawa anak yang hebat ni naik ke gunung sampai ke puncaknya. Lalu anak yang hebat ni, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doanya tuan-tuan, doa yang mustajab ni. Walaupun budak yang kecil, anak yang kita tengok cilik, tetapi hebat. Iman dia hebat.
Doa kepada Allah, doanya makbul tuan-tuan. Doanya yang sebelum daripada itu pernah dia doakan, dia baca doa untuk binatang yang hadir di depannya yang mengganggu perjalanan, dia baca, dia baling batu tuan-tuan, mati binatang. Doa yang kali kedua pula dikatakan dia mendoakan si penasihat raja untuk diberikan kesembuhan di sisi Allah. Mustajab doanya tuan-tuan. Allah SWT kembalikan penglihatan si penasihat raja itu yang buta asal daripada lahir. Allah SWT kurniakan kesembuhan berkat doa anak yang hebat. Di puncak gunung dia berdoa sekali lagi. Disebutkan dalam doanya, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada mereka seperti mana yang Engkau kehendaki. Bila mana habis budak ni baca doa tuan-tuan, tiba-tiba gunung yang keras, yang besar itu bergoyang, bergoncang, sehingga menyebabkan para jurid pengawal-pengawal si raja ni yang asalnya niat dia nak bunuh budak ni, akhirnya mereka yang tercampak tuan-tuan, mereka yang terbunuh. Budak ni terselamat daripada nak dibunuhkan oleh si para jurid. Dia pun turun tuan-tuan, turun daripada gunung ni, selamat, dia selamat lah. Turun, dia terus pergi jumpa raja, pergi ke istana jumpa raja. Hebat budak ni. Kalau saya lah, saya dah selamat, saya tak pergi jumpa raja lah, saya pergi lagi ke negara-negara lain supaya jauh daripada raja. Ni tak, dia pergi cari raja tu balik. Peristiwa ni tuan-tuan dalam kerajaan Sabah juga, lebih kurang 500 tahun Masihi, sekitar macam tu. Lalu si raja ni pun dalam keadaan yang terperanjat, dia tanya kepada anak ni, apa yang berlaku kepada para juridku, kepada pengawal-pengawalku? Anak ni jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi aku daripada mereka. Lalu tuan-tuan dipanggil para jurid yang lain, pengawal-pengawal yang lain, diberpesan kepada pengawal ni supaya dibawakan anak ini dengan perahu, didayungnya sampan ataupun kapal tersebut sampai ke kawasan yang dalam lautnya, dalam luas tempatnya. Lalu tanyakan sekali lagi kepada anak, andai sekiranya dia mahu keluar daripada agamanya, maka selamatkan dia. Kalau dia tak nak keluar daripada agamanya, maka tenggelamkan dia. Bunuhlah budak ni. Lalu tuan-tuan dibawa anak yang hebat ni melalui perahu ataupun disebutkan kapal sampai di kawasan yang dalam di laut tersebut. Lalu anak yang hebat ni sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doanya, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah aku daripada mereka seperti mana yang Engkau kehendaki. Lalu tiba-tiba tuan-tuan, ombak pun datang dengan kencangnya. Lalu mereka para jurid yang asal niatnya nak tenggelamkan budak ni, nak bunuh budak ni, mereka yang tenggelam, budak ni tak tenggelam, mati semua. Budak ni selamat tuan-tuan. Sampai saja dekat darat, anak ni pergi pula ke istana cari si raja ni, jumpa dengan si raja ni. Raja ni terperanjat tuan-tuan, dalam keadaan yang memeranjatkan dia. Dia tanya, apa yang terjadi kepada para jurid? Anak ni jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi daku daripada mereka. Lalu anak ni tambah lagi tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, Tuan tidak sekali-kali mampu untuk membunuh. Tak boleh bunuh budak ni. Dia bagi tahu pula kat raja, Tuan tak boleh nak bunuh aku, kecuali bila mana Tuhan mahu melakukan apa yang aku cadangkan kepada Tuhan, baru mampu untuk membunuh. Kalau mahu melakukannya, nescaya Tuhan mampu untuk membunuh. Akan tetapi jika sekiranya Tuhan tidak mahu melakukannya, sekali-kali Tuhan tidak mampu untuk membunuh. Budak ni pula dia keluarkan arahan kepada si raja, tuan-tuan. Lalu si raja ni dalam keadaan seolah-olah terdesak,
walaupun dia raja, walaupun dialah yang memerintah sepatutnya, dialah yang arahkan begini, begitu dan sebagainya, tapi kali ini dia pula dengar arahan daripada anak kecil. Dia pula dengar arahan daripada anak kecil ni, apa yang perlu dilakukan untuk membunuh. Lalu anak ni kata, tuan-tuan, anak ni pun berikan cadangan. Dia kata, kumpulkan orang-orang ramai dalam sebuah padang yang besar, lalu saliblah dia. Kata anak ni, saliblah dia dan gunakanlah dengan busur anak panah budak ini, dan bacalah Bismillah Rabbil Ghulam. Lalu tuan-tuan, raja ni pun dia ikut arahan daripada anak yang hebat ni. Dihimpunkan orang ramai, lalu dia pun memasang anak panah di jantung busur panah. Kemudian ia melepaskannya, si raja ni lah, atas arahan budak ni. Yang anak ni disalib. Si raja ni dia pun melepaskan anak panah ni dengan dia baca seperti mana yang diajarkan oleh budak. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil Ghulam, Tuhan kepada anak, Tuhan kepada budak. Lalu dilepaskan, tuan-tuan, anak panah tersebut terus mengenai pelipis anak yang hebat. Bila mana kena, anak ni pun bila terkena, dia pun pegang panah tersebut. Lalu akhirnya dia pun tewas, meninggal dunia anak yang hebat. Tapi dia meninggal dunia kerana menjaga iman. Bila mana meninggal je budak ni, yang orang ramai sedang menyaksikan peristiwa yang hebat ni, raja tak mampu nak bunuh begini, begitu dan sebagainya, tapi kali ini dengan menyebut nama Tuhan anak ni, tiba-tiba mati anak yang hebat ni. Masing-masing, tuan-tuan, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara beramai-ramai. Masing-masing menyebutkan, amanna bi Rabbil Ghulam, kami beriman dengan Tuhan anak yang hebat. Kami beriman dengan Tuhan anak kepada budak. Kami beriman kepada Tuhan, kami beriman kepada Tuhan budak ini. Amanna bi Rabbil Ghulam. Masing-masing beriman seluruhnya. Lalu dikatakan kepada raja, Tuhan telah melihat apa yang Tuhan paling takut. Ianya berlaku, ianya telah berlaku. Lalu si raja ni pun mengisytiharkan supaya digalikan parit-parit di mulut-mulut bumi dan dihidupkan api di dalamnya. Yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, qutila ashabul ukhdud, celakalah, binasalah kepada pembesar-pembesar Najran yang telah menggali parit. Annari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Parit itu digali dan dihidupkan api di dalamnya. Lalu raja berkata, tuan-tuan, dia kata, tanyakan kepada mereka, andai sekiranya mereka mahu keluar daripada agamanya, maka selamatkan mereka. Jika mereka enggan keluar daripada agamanya, maka campakkanlah mereka ke dalam parit. Lalu tuan-tuan, disebutkan bahawasanya kebanyakan daripada mereka enggan keluar daripada agama, walaupun baru masuk Islam, walaupun baru je masuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iman ni, tuan-tuan, benda yang mahal. Ianya adalah suatu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua disebutkan bahawasanya lalu mereka saling tarik menarik, saling mendorong, dikatakan berebut untuk masuk ke dalam parit. Masing-masing berebut untuk masuk ke dalam parit itu, seolah-olah mereka mengejar rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala bakal sediakan untuk mereka. Sehinggalah sampai turn kepada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Sedang disusui, tuan-tuan, datang rasa bimbang dalam hatinya kepada anak yang sedang disusui. Lalu tiba-tiba bayinya terus berkata,
Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Lalu dengan ibu dan juga anak-anak ni terus, si bayi ni yang sedang susui dengan ibunya ini pun masuk sekali ke dalam parit ni, tuan-tuan. Inilah yang disebutkan tadi, pembunuhan secara beramai-ramai yang berlaku pada kerajaan Sabak sana, tuan-tuan. Tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka, walaupun dalam keadaan mereka ini mempertaruhkan nyawa mereka, sebab nilai iman ni suatu yang mahal. Inilah tanda mereka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Kita, tuan-tuan, aman, masa untuk beribadah tu luas, akan tetapi banyak di kalangan kita melakukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua, dengan kita sama-sama kembali melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita, tuan-tuan, baru sahaja tak sampai sebulan lagi kita tinggalkan bulan Ramadan yang lalu, bulan yang mendidik diri kita ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita bincangkan pada pagi ini, sedikit ianya menambahkan lagi nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, marilah kita sama-sama, tuan-tuan, kembali mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini dengan kita sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu, ianya akan menambahkan nilai baik diri kita, hubungan kita terutama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja untuk pagi ini. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.